adab dalam mencari rezeki yang halal. Kita bekerja, kita berusaha, niatnya untuk beribadah. Hasil daripada usaha kita tu, baik berniaga, baik kerja sendiri, baik kerja kerajaan, baik apa pun, hasil dia tu niatnya untuk ibadat. Itu baru dipanggil adab, beradab dalam mencari rezeki. Kalau kita mencari rezeki meskipun halal, tapi dengan niat untuk menunaikan keinginan hawa nafsu, kita bekerja supaya tertunai keinginan nafsu kita, nak berseronok-seronok dengan harta, kekayaan, kesenangan, keselesaan, itu masuk di dalam kata orang-orang yang tidak beradab dalam mencari rezeki, padahal halal. Nampak tak? Jadi kalau kita jauhkan diri kita daripada ilmu, kita menyangkakan perbuatan kita mencari rezeki yang halal pagi, petang, siang dan malam untuk menunaikan keinginan kita, nak hidup selesa, nak hidup senang, nak hidup mewah, apa nak makan boleh, apa nak pakai boleh, mana tempat nak pergi berjalan boleh. Kita sangkakan perkara itu baik. Pada kita baik lah, sebab itu bukan cari rezeki haram. Kita akan fikir gitu. Kita akan fikir macam tu. Saya bukan cari rezeki haram, saya berniaga. Apa salahnya? Saya akan kata kita, apa salahnya saya berniaga? Saya akan mencuri hasil daripada hasil daripada perniagaan saya itu. Saya beli rumah, beli kereta, pergi jalan sana, jalan sini, belanja anak bini saya makan, belikan dia orang pakaian. Apa salah? Saya akan cakap gitu. Sebab kejahilan saya. Tapi di sudut pandangan orang-orang saleh, di sisi pandangan orang-orang ahli ibadat, ahli akhirat, dengan mencari rezeki yang halal tadi untuk menunaikan keinginan hawa nafsu, kesenangan, kemewahan dan sebagainya, itu bukan untuk ibadah, adalah maksiat. Maksiat. Sebab itu kita betulkan balik niat kita. Bukan suruh berhenti kerja. Bukan suruh berhenti kerja dah, betulkan niat balik. Kalau yang berniaga, betulkan niat. Yang kerja kerajaan, betulkan niat. Yang kerja sendiri, yang kerja swasta, betulkan niat. Mana aku bekerja mencari rezeki supaya memudahkan aku dan anak bini aku taat kepada Allah. Barulah dikira orang yang beradab dalam mencari rezeki. Orang sahabat kita seorang kita ada orang ni, dia tak datang tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada cakap dalam grup yang saya tak pasal. Tak ada. Siapa Pak ada. Mudah-mudahan husnul khatimah. Berkah anak buah belajar, berkah anak buah dia mengaji. Mudah-mudahan. Jadi kita sekarang ni betulkan niat kita dalam mencari rezeki. Yang aku bekerja untuk beribadah. Bila niat kita mencari rezeki untuk ibadah, Allah akan tolong kita, Allah akan mudahkan kita. Allah akan mudah kita belajar, Allah akan mudah kita mengaji, Allah akan mudahkan kita taat kepada Allah. Sebab niat kita mencari rezeki tadi untuk beribadah. Apa maksud beribadah? Untuk taat kepada Allah. Kalau niat kita mencari rezeki bukan untuk ibadah, sekaya apa pun, semewah apa pun, kita takkan mampu untuk beribadah. Walaupun gaji saya, pendapatan saya 30,000 sebulan, saya tak akan mampu untuk membeli pakaian yang menutup aurat saya. Saya tak boleh.
Saya tak akan diberi kemampuan, saya tak akan diberi taufik oleh Allah untuk membeli pakaian yang menutup aurat saya dan aurat anak bini saya. Sebab niat saya mencari rezeki yang halal tadi bukan untuk taat kepada Allah, tapi untuk berseronok. Ini jadi hati-hati, betulkan balik qasad dan niat kita. Sebab semua tu nanti akan ditanya. Semua tu nanti kita akan ditanya oleh Allah. Allah akan tanya semua. Allah akan tanya kita semua. Maka jika ditanya orang, maka apakah had dan hisab yang lazim bagi hamba itu? Maka ketahui olehmu, wahai kita yang belajar, yang mengaji, yang mendengar, bahawasanya hisab itu bahawa ditanya akan dikau pada hari kiamat daripada apa engkau usahakan, apa yang kita kerjakan atas dunia. Allah akan tanya kita, apa yang kita buat atas dunia ni. Sedangkan Allah dah bagi tahu, tidak aku ciptakan jin dan manusia atas dunia ni melainkan supaya beribadah, mengabdikan diri kepada Allah. Itu maksud kita semua dijadikan oleh Allah. Maka nanti di hari kiamat Allah akan tanya balik. Allah akan tanya atas dunia dulu, apa yang kau kerjakan, apa yang kita kerjakan atas dunia dulu, apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan. Makna orang yang buat benda baik, dia akan jawab benda baik lah. Kalau dia buat benda salah, dia akan jawab lah benda salah yang dia buat tu. Ada laki-laki, perempuan, kaya, miskin, Allah akan tanya. Nanti di hari kiamat akan ditanya, apa yang kau buat atas dunia. Ini yang bertanya ni bukan makhluk. Yang tanya ni bukan makhluk. Kita dalam mahkamah tu, hakim tanya pun menggigil lah kita. Polis trafik tanya kita pun menggigil lah, keluarkan kad pengenalan. Sebab tahu ada salah. Betul tak? Sebab kita tahu kita ada salah. Bila polis tanya, IC, lesen, tu orang sama macam kita je. Bukan marah pun, bukan dia marah, dia minta je. Lesen bang. Bayangkan macam mana di hari kiamat besok kita ditanya oleh Allah. Dalam kubur pula nanti ditanya oleh malaikat pula. Sedangkan manusia sesama kita ditanya begitu, dah menggigil, pucat dah kita. Ini benda yang kita akan lalui semua akan lalui. Kita semua akan lalui. Maka buatlah persiapan yang terbaik. Siapa yang betul amal ibadahnya, Allah akan jaga dia, Allah akan tolong dia, Allah akan pelihara dia, Allah akan selamatkan dia dari ketakutan di hari kiamat besok. Dia pun kalau kita ingkar, Allah tak tolong kita, Allah biarkan kita. Betul tak? Kita ni kalau sesama manusia pun, kalau kita buat salah, orang tanya, menggigil lah kita. Gugup dah kita, menggigil dah kita, pucat dah kita. Ini pula yang bertanya ni malaikat, tuan-tuan. Yang sangat hebat, yang sangat kuat, yang sangat, maknanya yang sangat taat patuh perintah Allah tu. Allah tugaskan dah. Kalau malaikat yang jenis mengazab, dia akan mengazab seazab-azabnya. Tak ada belas kasihan langsung. Macam mana kita nak bertemu dengan benda ni? Ini semua perkara yang kita sendiri imani. Kita semua percaya benda ni, yakin dalam hati. Sebab tu kita dipanggil mukmin, orang beriman dengan hari kiamat. Ini antara perkara yang akan berlaku di hari kiamat besok. Ini antaranya, iaitu mana kita akan disoal oleh Allah tentang apa yang kita usahakan atas dunia. Dan pada apa engkau belanjakan. Makna hasil usaha yang kau dapat tu, kau gunakan ke mana? Ke
Kemana kita gunakan rezeki yang Allah bagi, yang kita dapat daripada pekerjaan kita, contoh. Jadi macam-macam lah. Ada kita ni dapat berusaha dengan yang haram, hasilnya haram, dibelanjakan dia kepada yang halal pula. Hasil judi, hasil rasuah, bagi makan anak bini, beli sayur, beli ikan, beli kereta, tu. Dapat haram, belanja ke halal. Ada yang dapat haram, belanja ke haram. Ada yang dapat halal, belanja ke haram. Ada yang dapat halal, belanja ke halal. Kita masuk bahagian mana? Kita, anak bini kita masuk bahagian mana? Nanti akan ditanya. Sebab tu sebelum kita bekerja, sebelum kita bekerja, hendaklah kita teliti dulu. Sebelum kita ambil benda tu, teliti dulu. Makna kerja yang aku buat ni ada tak terlibat dengan benda-benda yang Allah larang sebelum ambil. Sebab kalau dah ambil, dah dapat riban, nak berhenti payah dah. Jarang orang boleh berhenti. Jarang orang boleh berhenti. Sebab tu sebelum ambil tu, selidik dulu. Makna kata ulama' boleh tak buat kerja macam ni? Masuk dalam kata haram ke, syubhah ke? Sebab nanti kalau kita dah ambil, contoh semata-mata kita pandang dia punya jumlah gajinya banyak, ribu-ribu, tanpa kita mempedulikan contohnya benda tu ada terlibat dengan gini-gini, besok bila dah dapat, kita nak buang sayang dah. Dah payah dah. Jarang orang boleh tinggalkan, kecuali orang yang betul-betul siddiq hati dia boleh tinggalkan. Lepas tu sebelum buat tu fikir dulu, kaji dulu. Sebab ni benda ni melibatkan rezeki kita, makan minum kita, makan minum anak bini kita. Jangan pantang dengar tawaran mahal, kita ambil. Tiba-tiba ada terpalit pula dengan benda macam tu. Besok kita kena tanya. Besok Allah tanya kita, tak ada ke benda yang lebih halal daripada tu? Contohlah, kau tak boleh ke usahakan benda yang lebih halal daripada tu? Kau tak boleh ke buat benda yang lebih bersih daripada tu? Contoh. Jadi apa persiapan kita nak jawab? Apa persiapan kita nak jawab? Kita mencari rezeki dengan cara apa? Adakah dengan cara halal ataupun cari rezeki dengan cara yang haram? Kadang-kadang ada kita ni mencari rezeki halal tapi guna pancingan yang haram. Cari rezeki halal tapi guna umpan haram. Ni macam mana ni, nasi lemak ni tak sampai 15 minit habis dah 200 bungkus. Bukan sedap pun nasi lemak dia, tapi sebab lain. Sebab lain, guna pelaris, bukan setan, bukan guna jin dah, bukan guna hantu gaya. Dijadikan diri dia tu, dijualkan maruah dirinya untuk melariskan jualan dia. Banyak berlaku. Jaga tu. Maknanya bukan 100% halal tu, dah masuk benda haram. Jaga baik-baik. Ini nak Ramadan tak lama lagi, nak berniaga boleh, tapi jangan guna taktik kotor untuk cari rezeki. Jangan, sebab benda tu rezeki kita nak makan. Banyak berlaku gitu. Orang lelaki jarang orang lelaki jual goreng pisang pakai seksi-seksi, jarang. Tak ada jumpa lagi setakat ni. Durian ada? Oh, ada. Dia kat baju jual durian. Sagat kan belakang dia dengan durian. Jangan lagi tu. Makna kita kena cari, ini rezeki kena cari dengan cara yang Allah redha. Jangan gunakan benda-benda macam tu. Kadang sanggup jual maruah diri, sebab nak dapatkan ni tadi. Ni besok Allah akan tanya kita, dengan cara apa kau cari rezeki, dengan cara apa kau dapat rezeki, dengan cara apa kau dapat. Yang skamer tak skamernya sekarang ni, yang menipu orang, jual tanah orang, macam-macam lah. Macam-macam sekarang. Sebab tu besok Allah akan tanya kita.
Allah akan tanya kita. Bahawasanya hisab itu bahawa ditanyakan di kau pada hari kiamat, apa engkau usahakan, macam mana cara kau mengusahakan rezeki, kau cari rezeki macam mana, cara halal ke cara haram, dan pada apa engkau belanjakan. Kau dah dapat duit tu tadi, kau dah dapat harta tadi, kau belanjakan ke mana? Adakah kau belanjakan seperti yang Allah suruh, ataupun kau belanjakan membuat benda yang Allah larang? Tanya lagi. Dan umpama ini engkau kehendakkan dengan demikian itu, bermula habas itu, makna habas ni tertahan, terhenti, tersekat. Bermula habas itu dihabaskan, ditahankan daripada syurga. Masa hisab, waktu dihisab tu kita ditertahan, tak boleh pergi syurga lagi, tak boleh pergi syurga lagi, tak boleh masuk syurga lagi. Sebab ada hisab, ada sekatan, ada peperiksaan, ada pemeriksaan. Dengan yang demikian itu, tadi itulah, mana kau gunakan, daripada mana usaha kau, ke mana kau belanjakan. Bila dah dapat apa yang kau buat tu, itu yang menyebabkan kita terhabas di padang mahsyar, tertahan di hari kiamat besok di padang mahsyar. Antara huru-haranya, sewaktu huru-hara di padang mahsyar tu, yang tak boleh nak digambarkan, yang tak boleh nak dilakon-lakonkan, yang tak boleh nak difilmkan. Bagaimana huru-hara ke kiamat di padang mahsyar tu, tak boleh nak difilmkan, tak boleh. Buatlah orang putih, buatlah cerita macam mana pun, sedikit pun tidak setara dengan, serupa dengan seringan-ringan kucar kacir di hari kiamat tu. Sikit pun tak sama. Sikit pun tak sama. Tapi pun kita tengok pun takut dah. Cerita dia orang putih buat dengan tsunami-nya lah, habis bangunan-bangunan tinggi semua tenggelam. Itu pun kita tengok pun gerun dah. Padahal sikit pun tak sama dengan yang sebenar apa? Sebenar. Yang sebenar-benar tak sama. Itu tengok filem yang dia buat tu, dalam keadaan begitu masih lagi cari bini, cari laki. Betul tak? Cari bini laki lagi. Mana anak, mana bini, cari lagi. Kiamat yang Allah Ta'ala nak jadikan, kau takkan teringat anak bini kau. Kau takkan teringat langsung. Walaupun kita sekarang kita pergi, macam mana besoknya kalau kiamat, macam mana anak aku nanti, macam mana bini aku, macam mana aku nak cari. Sekarang kita kata begitu. Andai kata kita berada di situasi itu besok, wal'iyadzabillah min dzalik, takkan terfikir tentang anak bini kita. Yang kita fikir diri sendiri. Sampai macam itu sekali. Kelakuan kita waktu tu macam orang gila, macam tak waras. Kan? Macam tak waras. Anak dibuang, anak dikendong dibuang, kan tak waras tu. Adakah sebab dia gila waktu tu? Dah waras. Tapi sebab dahsyatnya kiamat tu, jadikan kita sampai macam tu. Bukan gila, waras. Tapi keadaan tu terlalu dahsyat sampai macam tu. Macam tak waras keadaan, macam tak waras kelakuan. Kalau kita kata sayang laki, sayang bini, sayang anak, bila berlaku tu besok tak peduli. Masing-masing nak selamatkan diri. Tak ada tanya, mana lah anak aku ni, nak cari. Tak ada. Dia buangnya lagi dia. Dia lemparkan lagi dia. Yang sedang menyusu dia lemparkan. Bukan dijaga, bukan dipeluk dah, dia buang. Macam mana tu nak mensifatkan hari kiamat tu dahsyatnya sampai macam tu. Dan ketakutannya bertelanjang, makna tanpa pakaian, di padang mahsyar besok. Dan dalam keadaan dahaga, haus dahaga. Matahari atas kepala apa tak panas ni, apa tak dahaga ni. Matahari berjuta batu pun haus dah. Tekak itu, kering tekak dah. Berjuta batu matahari. Ini atas kepala. Macam mana punya dahsyat panasnya, menggelegak kepala kita. Tak ada pakaian, bukan duduk bawah teduhan. Tak ada payung, tak ada bumbung. Sekarang ni rumah kita 7 lapis. Atap rumah kita 7 lapis. Di padang mahsyar tak ada yang melindungi kita daripada panasnya matahari di padang mahsyar tu.
Itulah keadaan orang-orang yang na'udzubillah. Ada pun orang yang mulia sisi Allah, Allah akan tempatkan dia di tempat yang selamat, di bawah teduhan arash. Sebab dia orang baik, sebab dia orang mulia sisi Allah, sebab dia ada pangkat darjat, sebab dia ada keistimewaan sisi Allah. Daripada mana dia dapatkan keistimewaan tu? Di sini. Daripada mana dia dapatkan keistimewaan tu? Di sini. Dengan cara dia mentaati Allah. Dengan dia mentaati Allah zahir dan batin dia mendapat kelebihan dan keistimewaan di sisi Allah Ta'ala. Kita tak nak buat macam tu, kita tak dapat lah. Kita tak nak usaha macam tu, kita tak dapat lah pangkat kedudukan yang istimewa sisi Allah. Jadilah kita orang biasa-biasa je, dekat sana biasa, tak ada keistimewaan. Duduklah tu dengan berbilion manusia yang bertindih-tindih antara satu dengan lain tu. Na'udzubillah min zalik. Sebab kita orang biasa, tak ada pangkat, tak ada darjat di sisi Allah. Duduklah dengan manusia-manusia lain, bertindih kaki dengan kaki, tak tahu berapa lapis, tak tahu berapa lapis manusia di padang mahsyar tu. Bukan berapa ramai, berapa lapis manusia di padang mahsyar tu. Berapa lapis manusia, bukan berapa ramai, berapa lapis manusia di padang mahsyar. Berbilion, bayangkan. Sebab kita tak ada pangkat, tak ada darjat, tak ada keistimewaan. Kita bukan VVIP sisi Allah, bukan. Kita orang maksiat. Orang maksiat, tak ada keistimewaan. Duduklah situ. Macam-macam keadaan. Bertelanjang dan dahaga, dan memadalah dengan yang demikian itu balanya. Cukuplah itu pun bala besar dah. Belum jumpa neraka lagi. Belum jumpa api neraka lagi. Cukuplah, tu pun dah dahsyat dah azabnya di padang mahsyar besok. Maka jika ditanyai orang, maka Allah Ta'ala sebenarnya telah menghalalkan bagi kami akan halal ini, maka dimalukan dan dicercakan pada mengambil akan dia. Kerana apa? Soalannya gini, bukankah Allah Ta'ala dah menyuruh kita mencari rezeki yang halal? Allah yang suruh mencari rezeki yang halal. Sekarang ni aku cari yang halal, kenapa pula aku nanti dicerca di hari kiamat? Kenapa pula aku nak diaibkan di hari kiamat dengan sebab aku mencari rezeki yang halal? Soalan dia. Soalan dia. Konon-konon jawapan kita tu soalan kita tu akan menyelamatkan kita. Bukankah Allah Ta'ala yang suruh kita mencari rezeki yang halal? Aku dah buat, aku dah cari yang halal. Aku bukan cari yang syubhah, aku bukan cari yang haram, aku cari yang halal. Tapi kerana apa pula aku nak diaibkan, nak dimalukan di hari kiamat besok? Kenapa lah tindakan aku mencari rezeki yang halal tu menjadikan aku ni malu di hari kiamat besok? Itu soalan. Ini jawapannya. Maka ketahui olehmu, wahai orang yang bertanya. Maka ketahui olehmu, wahai orang yang bertanya. Kalau dalam hati kita ada soalan gitu, kenapa cari rezeki halal je? Salah tang mana? Kenapa cari rezeki yang halal je? Salah tang mana pula? Keji tang mana pula? Soalan. Ini jawapannya. Dengar baik jawapannya. Bahawasanya dimalu dan dicercakan kerana meninggalkan adab. Kita ni besok malu di hari kiamat sebab cara kita mencari rezeki itu tidak beradab. Boleh faham Sebab kita mencari rezeki yang halal dengan cara yang tidak beradab dengan Allah. Tengok dia buat perbandingan tu, mudah kita nak faham. Seperti orang yang duduk atas hidangan raja-raja. Contohlah kita ni, raja jemput kita pergi datang jamuan. Jamuan di raja lah. Kita ni wakil daripada Kuala Sungai Baru, Melaka, pergi istana.
daripada luar lagi. Dia punya bodyguard apa benda tanya, nak pergi mana ni? Kita orang ni nampak surat ni, gaja jemput kita orang makan. Jadi kita orang ni nak pergi jamuah haji. Maka meninggalkan ia akan adab. Maknanya maka bahawa dimalukan dengan yang demikian itu dan dicercakan, dan jika ada makanan itu baginya harus sekalipun. Sampai di tempat hidangan raja-raja tadi, kita pun berlasah sampai duduk atas meja. Sampai duduk atas meja, ambil, tak tahulah pokok mentang-mentang halal, mentang-mentang halal jamuan raja tadi, kita yang dalam kocek lain, dalam plastik lain, yang dalam mulut sambil suap-suap, sambil simpan-simpan. Ambil seorang tu, ambil 5-6 pinggan seorang. Dia nak makannya 1 pinggan. Tapi oleh kerana saya ni tadi terlalu berahi dengan jamuan tadi, saya ambil 5, 6, 7 pinggan untuk saya seorang. Sampai duduk atas meja pula tu, raja duk berhati, ini mana punya orang ni. Macam mana pandangan raja pada kita tadi, walaupun jamuannya halal? Jadi beradab ke tidak? Tak beradab. Kita ni macam tu lah, cari rezeki yang halal, mentang-mentang halal, kita pukul pagi, petang, siang, malam, sampai tak pedulikan Tuhan, sampai tak pedulikan Allah, sampai tak pedulikan apa yang Allah suruh, semata-mata duk cari yang halal tadi, mentang-mentang halal. Kita pukul, kita kau pagi, petang, siang, malam, sampai tak kenal siapa Tuhan kita, sampai tak tahu halal haram, sampai kita tak ada masa nak menuntut ilmu agama yang Allah suruh, sampai tak pedulikan anak bini kita tahu agama ke tidak. Yang kita tahu cari yang halal ni berseronok, bermewah, berselesa. Ini yang dimaksudkan tadi, memalukan. Makna tindakan macam tu memalukan, tidak beradab dalam mencari rezeki. Boleh faham tak? Faham dia ngaji nak kena usaha faham lah. Kalau tak faham, payahlah nak dapat faedah dia. Boleh faham kita cari rezeki halal, tapi sampai tak pedulikan apa yang Tuhan suruh. Mentang-mentang halal, kita cari pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, siang, malam, semayang tidak, mengaji tidak, tak peduli. Anak bini tak tahu semayang pun kita tak buat tak tahu. Anak bini tak kenal Tuhan pun buat tak tahu. Lari daripada matlamat kita dijadikan oleh Allah. Makna kita tak beribadat atas dunia ni, tetapi mencari rezeki sahaja. Itu tak beradab dalam mencari rezeki, walaupun halal. Kalau haram lagi lah. Kalau yang haram lagi lah. Yang halal pun ada celaan juga. Mencari rezeki yang halal salah cara pun, asbab kita ni nanti dicela pula juga di hari kiamat. Aib juga, malu juga kita. Apatah lagi kalau rezeki yang kita cari itu dengan cara yang haram. Dah ramai yang macam tu dah. Kita lah, siapa dia yang ramai tu? Kita kan. Kita jangan tuju ke orang lain. Ingat, kita belajar jangan tuju ke orang lain. Tujuan kita belajar nak cari salah kita sendiri. Jangan jadikan ilmu untuk menghukum orang lain. Kita belajar ni, kita renung diri kita. Aku cari rezeki macam ni. Aku cari rezeki macam ni. Kita niat kita belajar tu. Niat kita belajar nak cari salah sendiri, nak cari dosa kita. Nak pastikan perjalanan kita atas dunia ni betul ke salah. Tu mereka tu bukan urusan kita. Mereka tu bukan urusan kita. Dosa kita urusan kita. Urusan kita. Dosa kita urusan kita. Kelekaan kita urusan kita. Kita yang akan bertanggungjawab. Jadi jangan biasakan diri tercari-cari dosa orang
Jangan biasakan diri kita menyalahkan orang, kan? Na'udzubillah. Jangan, na'udzubillah min zalik. Akhlak orang belajar, akhlak orang mengaji, makin tertutup salah orang. Makin belajar, makin mengaji, makin tertutup aib orang lain, makin tertutup dosa orang lain, makin tertutup salah orang lain, dan makin terdedah aib dan dosa sendiri. Itu cara mengaji. Itu menunjukkan ada faedah belajar. Makin belajar makin nampak, ya Allah, banyaknya dosa aku. Makin tak ada masa nak pandang dosa orang, makin tak ada masa nak cari salah orang, makin tak ada waktu nak cari dosa. Kita kena ingatkan benda tu sama-sama. Kita belajar, kan? Mana semua benda kita nak kena perhati. Sebab dalam belajar ni sendiri ada syaitan dan nafsu. Dalam belajar sendiri pun ada syaitan dan nafsu. Sebab tu lah. Tu diri kita cari rezeki mentang-mentang halal. Kita tak peduli, Allah suruh. Kita berasa betul je, tak ada salah, aku bukan mencuri. Kita cakap aku cari rezeki halal, tapi kita gunakan untuk berseronok, bukan untuk beribadah. Guna untuk berseronok, bukan untuk ibadah. Dan dicercakan jika ada ia makanan itu baginya harus sekalipun. Meskipun makanan itu harus dimakan, meskipun hidangan tadi harus dimakan, tapi akhlak kita ambil dari itu, cara kita ambil dari itu, cara kita ambil dari berlebih-lebih daripada qadar yang dihajatkan. Mentang-mentang halal, kita ambil lebih daripada qadar yang kita nak makan. Ambil 10 pinggan, kita nak makan 1 je. Sebab tamak tadi. Sebab tamak gitu. Ataupun saya nak makan, saya hidup seorang ni. Saya nak makan sepinggan je, tapi saya menanak sampai sekawah. Buang masa saya. Saya buang masa saya sebab yang saya nak makan sepinggan je. Tapi saya tanak nasi sampai sekawah, lauk sampai sekawah, mentang-mentang halal. Habis masa saya nak uruskan pasal makan, nak buat sekawah tu bukan sekejap. Habis masa saya urusan makan hanya cerita, sampai saya tak ada waktu nak taat kepada Allah. Itu tadi. Bermula asal baginya pada bab ini bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba itu kerana ibadah baginya. Kita kena ingat, kita ni Allah ciptakan untuk taat kepada Allah, untuk ikut arahan dia. Yang disuruh, yang dilarang, zahir dan batin. Itu tujuan Allah jadikan kita, itu tujuan Allah hidupkan kita. Ada pun yang mencari kesenangan, keselesaan, itu sampingan, bukan tu tujuan. Itu sampingan. Sambilan, itu sambilan. Yang utamanya taat kepada Allah. Taat kepada Allah tu yang utama. Senang, selesa, kaya, mewah itu sampingan. Tapi hidup kita dah berubah. Kita utamakan kesenangan, keselesaan, kekayaan, ilmu dan amal jadi sampingan. Terbalik lah. Kita dah terbalikkan benda tu. Ilmu dan amal, taat kepada Allah jadi sampingan. Ada masa nanti taat kepada Allah. Kalau ada masa nanti taat kepada Allah. Nombor 1, senang, selesa, kaya, seronok, bahagia. Itu nombor 1. Jadi renung diri kita, renung diri kita masing-masing. Saya sendiri lah, masing-masing lah. Saya tukang baca. Saya tukang baca ni, saya baca kepada diri saya. Anak bini saya kalau dia ngaji ni dengar. Esok jangan salahkan kita tak bagi tahu pula. Kita suruh ngaji, kita suruh dengar. Tak dapat ikut kelas, ngaji online.
Maka jangan dengan sebab kesenangan, keselesaan, kekayaan kita tak boleh taat kepada Allah. Jangan. Jangan. Mana lari dah tujuan kita dah. Matlamat kita tu hidup atas dunia dah lari. Dah sama macam orang yang tidak beriman dengan Allah. Cara hidup yang macam tu dah sama macam orang yang tak beriman dengan Allah. Perangai tu beriman, tapi perangai itu macam orang tak beriman. Macam orang tak beriman cara kita tu. Orang tak beriman, dia cari rezeki, dia cari senang, dia cari mewah, dia cari keselesaan. Dia berseronok dengan makanan, dia berseronok dengan pakaian, dia berseronok dengan kenderaan, dia berseronok dengan rumah, dia berseronok dengan harta. Dia tak peduli kepada Allah. Kita pun tak peduli pada Allah juga. Dia tak ajar anak bininya solat 5 waktu. Kita pun tak ajar anak bini kita solat 5 waktu. Dia tak didik anak bininya kenal halal haram. Kita pun sama. Jadi itu yang saya cakap tadi. Kita walaupun namanya iman, beriman, Islam, tapi cara tu macam cara orang yang tak beriman kepada Allah. Tak ada perbezaan maksudnya. Tak ada perbezaan. Tak ada perbezaan. Cara hidup atas dunia itu tak ada perbezaan yang membezakan orang beriman dengan orang yang tak beriman. Sebab sama je. Betul tak? Orang bukan Islam, dia ajar anak bini dia dedah aurat. Dia ajar anak bininya dedah aurat. Dia tak peduli tentang aurat anak bini dia. Kita pun tak peduli tentang aurat anak bini kita. Sama ke lain? Sama ke lain? Lain ke sama? Sama lah. Takkan tu pun tak ada beza. Dia ajar anak bininya pakai seluar pendek, kita pun ajar anak bini kita pakai seluar pendek. Sama ke beza? Kesalah saya cakap. Kita pun ajar anak bini kita pakai seluar pendek juga. Jadi sama macam mereka lah. Sebab tu kita ni kena berpegang dengan agama. Itu yang akan membezakan kita atas dunia ni dengan orang yang tak beriman dengan Allah. Ada masa cari rezeki, ada masa semayang, ada masa mengaji, ada masa tutup aurat, gitu. Jadi ada beza. Ada beza. Jadi usaha perbaiki kita. Usaha kita manusia. Ada salah, ada silap, ada leka, ada lupa. Kan ada musuh ibadat kan. Yang namanya syaitan menggoda nafsu, menggoda dunia, menggoda manusia. Jadi tak peliklah kalau kita macam tu. Sebab manusia ni memang macam tu sifatnya, leka, lupa, lemah, lalai. Tapi malam ni Allah dah bagi kita pengetahuan. Malam ni Allah dah bagi kita ilmu. Malam ni Allah dah bagi petunjuk. Malam ni Allah dah bagi kefahaman cara yang macam tu menyalahi. Jadi kita dah tahu salah macam tu. Salah macam tu. Maka kenalah usaha perbaiki. Minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah atas dosa kita, leka kita, lalai kita. Kembali kepada Allah, perbaiki. Maka Allah redha. Allah redha. Allah tak benci. Allah redha. Allah kasih hamba yang sedar kesalahan, tapi dia bersungguh nak usaha perbaiki, walaupun secara perlahan-lahan. Dia ada usaha. Dulu dia tak belajar, sekarang dia dah mula belajar. Dulu dia tak pernah peduli pun majlis ilmu, sekarang dia dah mula jinak-jinak. Tu Allah pandang usaha dia. Walaupun orang lain nampak meremehkan, tapi Allah tak pernah meremehkan amalan hamba dia. Walaupun nampak remeh, tapi besar di sisi Allah. Dulu tak pernah mengaji pun, sekarang dah mula ngaji, dah mula ikut kelas online. Dulu tak pernah. Dulu tak pernah langsung, sekarang ni dah ada seminggu sekali contohnya. Itu rahmat, Masya Allah. Sebenarnya jauh dah dia berubah tu. Jauh dah dia berubah tu. Dia dah duduk zon selamat dah tu, insya-Allah. Dia dah ada duduk dalam zon selamat. Dulu tak pernah duduk majlis ilmu, sekarang dah ada.
Dulu tak pernah. Tak pernah. Setahun tak ada sekali. Sekarang dah ada. Alhamdulillah. Itu rahmat Allah tu, pertolongan Allah tu untuk diri kita. Itu hadiah Allah untuk kita tu. Jaga baik-baik. Syukur. Terima kasih ya Allah. Sebab kita tak boleh nak duduk dalam majlis ilmu, tak kisah sekali dua kali, melainkan taufik Allah. Hadiah, rahmat, pemberian Allah. Sebab Allah nak pilih jadi orang baik. Sebab Allah nak jadikan dia orang baik. Bila Allah nak jadikan hamba dia tadi orang baik, Allah akan dekatkan dia dengan ilmu. Daripada ilmu tadi dia akan tahu salahnya, silapnya, lekanya. Dia akan baiki. Belajar, baiki, jatuh, bangun. Allah akan bimbing dia insya-Allah. Sampailah dia mendapat redha Allah dalam syurga besok, Allah akan bimbing dia. Waktu kita jangan memperlekehkan anugerah Allah pilih kita belajar. Jangan kita perlekehkan. Sebab benda ni, sebelum ni, jangan kata duduk, terdetik hati pun tak ada. Betul tak? Dulu terdetik hati pun tak ada. Pada kita terdetik je pun bukan susah sangat. Tapi bila Allah tak nak, Allah tak kehendak, Allah tak pilih, jangan kata duduk, terdetik hati nak mengaji pun tidak. Tapi bila Allah pilih, bukan sekadar terdetik, hadir dah dia. Allah bawa dia, Allah jemput dia, Allah hantar dia, dudukkan dia dalam majlis ilmu. Walaupun secara online. Walaupun secara online. Mana dia duduk dalam majlis yang Allah Ta'ala turunkan rahmat. Ni kawan-kawan ni duduk dalam majlis ilmu ni, diberi rahmat oleh Allah. Walaupun dia mengaji di rumah masing-masing, di pejabat masing-masing. Boleh jadi kat 400 orang ni, ada yang dalam kenderaan, boleh jadi niat dia sambil dengar nak belajar, dapat rahmat, dapat keampunan. Allah pilih, Allah sayang, Allah nak selamatkan kita. Itulah Tuhan yang maha baik. Maha baik Allah Ta'ala. Kalau tak, Allah biarkan kita. Allah biarkan kita syok sendiri dengan perjalanan. Rasa-rasa baik, rasa-rasa betul, rasa-rasa tak ada salah, terus sampai terjun gaung. Terus syok sendiri sampai terjun gaung. Sebab tidak disedarkan oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Ini moga Allah jauhkan daripada diri kita dan ahli keluarga kita, keturunan kita, kawan-kawan kita semua. Ambillah, sambutlah, syukurlah ya Allah. Kalau patut buat sujud syukur, buat sujud syukur ya Allah, sujud. Terima kasih ya Allah. Aku nak lama dah benda ni, tapi aku tak ada kekuatan. Aku nak lama dah macam ni, tapi tengok daripada jauh aja, payah, berat. Tapi hari ni kau tolong mudahkan aku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Begitu kena ada rasa, tunjukkan kepada Allah dalam hati kita rasa seronok Allah pilih kita. Tu tanda-tanda orang yang Allah sayang, tanda-tanda orang yang Allah nak selamatkan dia. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan Allah kekalkan nikmat ni sampai bila-bila, sampai kita mati. Allah bagi taufik belajar. Jangan berhenti, jangan pencin, jangan lari. Jangan disebabkan kawan kita berhenti mengaji. Jangan berlaku benda-benda tu. Kadang-kadang ni dalam ramai-ramai kita ni berasa hati dah tak datang. Maknanya dia belajar cari ilmu kerana penat Abang Mansien, penat. Maknanya kita belajar tadi bukan ikhlas. Kita belajar tadi kerana orang. Jadi apabila ada orang masalah dengan kita, kita tak belajar. Banyak berlaku macam tu. Banyak tuan-tuan, betul sungguh banyak berlaku macam tu.
Dengan sebab orang kita berhenti ngaji. Nampak tak? Berjaya syaitan berjaya. Berjaya syaitan. Kalau berhenti ngaji sini, cari ngaji tempat lain tak apa. Tak ada masalah. Dia kata aku tak naklah duduk kelas tu sebab ada selisih faham dengan orang ni. Cari kelas lain. Tak apa. Ini dah pencen terus. Habislah tertipu daya. Sebab tu kita selalu pesan, jangan saling bersangka jahat, jangan saling berdengki, jangan saling berdendam sesama belajar. Tak kisah yang bertalaki di sini ataupun kawan-kawan yang mengaji secara online ni, jangan. Jaga, sebab musuh ada. Syaitan dan nafsu tak suka apa yang kita sedang buat ni. Syaitan nafsu memang sangat tak suka, dengan sangat tak redha dengan apa yang kita buat ni, belajar ni. Jadi dia akan cari jalan dan peluang macam mana nak musnahkan benda ni, nak hilangkan benda ni, nak binasakan benda ni. Kadang-kadang dengan sebab orang lain kita tak boleh buat baik dengan guru kita. Padahal sebab orang lain kita ngaji dengan guru kita, tapi sebab orang lain kita tak boleh buat baik dengan guru kita. Nampak tak? Permainan dia. Kita nak khidmat dengan guru, tapi oleh kerana orang lain kita tak jadi nak khidmat dengan guru kita. Banyak dia punya perangkap, helah, tipu daya dia, macam-macam. Dia kalau betul nak buat kerana Allah, dia tak peduli orang lain. Aku nak khidmat kepada guru aku kerana Allah, mudah-mudahan Allah redha aku. Aku tak peduli orang lain seronok, orang lain tak seronok. Aku, sebab aku nak buat ni kerana Allah, mudah-mudahan guru redha dengan aku, mudah-mudahan aku dapat ilmu yang berkah. Jadi orang tak jadi masalah pada dia. Tapi bila hati kita tu tak betul, hati kita tak betul, makna masih lagi ada kerana orang. Itu sebab tadi kerana orang kita tak boleh buat baik dengan guru kita. Yang nak khidmat tak jadi khidmat sebab orang lain. Macam-macam macam-macam. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, jadi bermula asal baginya pada bab ini bahawa Allah Ta'ala telah menjadikan itu kerana kita ni Allah jadikan sebab ibadat, bukan sebab lain, sebab ibadat. Dan iaitu ia hamba Allah Ta'ala daripada tiap-tiap wajah, tiap-tiap keadaan, tiap-tiap kelakuan, tiap-tiap masa, tiap-tiap tempat. Kita ini hamba Allah. Ke mana pun kita ni hamba bagi Allah, memperhambakan Allah. Ke mana-mana pun, mana masa, mana waktu, mana hari, maknanya ke mana-mana kena taat kepada Allah. Sebab itu tujuan kita Allah hidupkan. Senang pun kena taat kepada Allah, miskin pun kena taat kepada Allah, bahagia pun kena taat kepada Allah, keluarga tak bahagia pun kena taat kepada Allah, berkahwin pun kena taat kepada Allah, bercerai-berai pun kena taat kepada Allah. Tak ada satu ruang pun yang kita kata ni tak perlu nak taat. Ni tak perlu nak taat sebab sekarang ni keluarga aku dah jadi porak-poranda, jadi aku tak perlu nak taat. Tidak. Ekonomi naik ke, ekonomi jatuh ke, semua kena pakat taat kepada Allah. Meniaga untung ke, meniaga rugi ke, kena taat kepada Allah pada tiap-tiap pihak. Sebab kita ni hamba. Itulah hamba. Itulah sifat hamba. Zahirnya kena mengabdikan diri, batinnya pun kena mengabdikan diri juga. Allah suruh apa? Sabar. Kenalah sabar hati kita. Allah suruh sangka baik, kenalah hati kita bersangka baik sebab Allah suruh. Sebab Allah suruh. Sebab nak memperhambakan diri kepada Allah, zahir dan batin. Bukan zahir saja. Bukan zahirnya saja sanggup sujud, tapi hatinya mendongak takabur. Maka sebenar bagi hamba Allah Ta'ala daripada tiap-tiap wajah, tiap-tiap jalan didapatnya akan dia taat, dia ibadat, dan dijadikan akan segala af'alnya, dia akan usaha jadikan segala gerak dan diamnya ibadah. Sepatutnya begitulah.
Sepatutnya begitulah. Dia akan pastikan gerak dan diam dia itu adalah ibadah. Dia akan pastikan setiap perkataan dia itu ibadah. Sampai macam tu sekali. Sepatutnya yang kata hamba tadi. Dia akan pastikan segala gerak diamnya itu ibadah. Kita nanti ada masa baru kita ibadah. Nanti ada masa ibadah. Mana lagi dah kita tersasar dah kita. Maka perbaiki, mudah-mudahan Allah bagi taufik kita perbaiki dan terus perbaiki. Nak cari sempurna mustahil. Kita bukan malaikat, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Pasti sentiasa kita ni dalam kelemahan, kesilapan, kesalahan, kekejian, kekotoran. Jadi tak pelik maksudnya. Jangan disebabkan benda-benda tu kita jadi putus jangan jadi putus asa. Jangan dengan sebab benda-benda macam tu kita terjatuh dalam leka, dalam maksiat, kita jadi putus asa. Tak naklah nak buat baik dah. Tak naklah taat kepada Allah. Aku dah cuba banyak kali tak boleh. Malah jangan itu putus asa. Jangan. Tersilap minta ampun kepada Allah. Satu hari 1,000,000 kali kita buat silap, 1,000,000 kali kita minta ampun, tetap diampunkan oleh Allah. Sampai macam tu. Maha pengampunnya Allah. 1,000,000 kali sehari kita buat dosa, 1,000,000 kali itu juga kita minta ampun, Allah ampunkan. Punya besarnya rahmat Allah. Jangan putus asa dengan dosa kita, jangan. Allah uji kita, nak tengok hati kita gantung dengan Allah dah. Kalau hati kita gantung dengan Allah, kita akan tetap menghadap Dia, akan tetap nak dekat dengan Dia, walaupun kita banyak buat salah, banyak buat silap. Itu tanda dia gantung dengan Allah. Kalau kita gantung hati dengan diri kita sendiri, bergantung dengan usaha ikhtiar kita, bergantung dengan ibadah kita, apabila berlaku maksiat, kita akan jadi putus asa. Malah itu tanda hati kita bergantung dengan diri sendiri. Kita percaya kepada usaha ikhtiar kita. Kita yakin kepada diri kita, bukan yakin kepada Allah. Jaga kawal, terjatuh maksiat. Malahlah tu. Tak nak lagi dah. Tak nak mengaji dah. Dah puas cuba dah, bertahun dah, jatuh juga dalam maksiat ni. Malah dah. Itu namanya putus asa dari rahmat Allah. Tapi kalau hatinya pegang dengan Allah, harap dengan Allah, jatuhlah beribu kali pun dia tetap bangun macam biasa. Dia akan tetap bangun macam biasa, sebab dia yakin rahmat Allah tu sangat luas. Tak menjadikan dia hamba yang putus asa. Dan maka jika tiada memperbuat yang demikian itu dan memberi syahwat dirinya, kalau hidup atas dunia ni kita tak taat kepada Allah, gerak diam kita tidak taat patuh kepada Allah, bahkan menunaikan keinginan hawa nafsunya, syahwat, keinginan nafsu nak apa tunaikan, nafsu nak apa ikutkan, apa yang Allah suruh belakangkan, kemudiankan, dan membimbangkan dengan yang demikian itu daripada ibadat bagi Tuhannya, serta dapat ia daripada yang demikian itu daripada ketiadaan ta'adzur, yakni kesukaran, dan negeri dunia ini khidmat dan ibadah. Kita kena ingat, dunia ni tempat kita berkhidmat kepada Allah dan tempat beribadah kepada Allah. Tiada negeri mengambil nikmat dan syahwat. Ni dunia ni, negeri dunia ni tempat untuk khidmat dan ibadat kepada Allah, bukan tempat untuk mengambil segala nikmat dan menunaikan segala keinginan syahwat kita. Makna syahwat di sini bukan makna berjima. Nafsu syahwat sini bukan makna jima. Nafsu makan banyak, makan mewah, hidup mewah, tu nafsu lah tu. Syahwat dah tu. Banyak main-main, tu syahwat lah tu. Kita sebut syahwat je jima.
Syahwat je jima. Tak ada lain kepala otak kita. Nafsu syahwat, keinginan hawa nafsu. Nafsu suka apa? Nafsu suka tidak taat kepada Allah. Nafsu suka berseronok-seronok tanpa sempadan. Nafsu suka cakap tanpa sempadan. Cari rezeki tanpa sempadan. Itu nafsu syahwat lah tu. Sebab itulah sebenarnya dicerca dan dimalukan. Sebab itulah nanti di hari kiamat. Sebab itulah, faham dah tadi kan? Tujuan asalnya ibadat kan? Kita dah faham kan? Tujuan asal kita ni semua Allah hidupkan di sini untuk khidmat kepada Allah, ibadat kepada Allah, taat kepada Allah. Bukan untuk menunaikan keinginan nafsu syahwat tadi. Sebab itulah kita ni nanti akan dicerca di hari kiamat dan dimalukan dengan yang demikian itu daripada penghulunya, yang ini Allah. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya. Tahu dah jawapan? Tahu dah jawapan? Sebab tadi soalan. Sebab tadi timbul soalan, apa salah saya cari rezeki halal? Apa salah saya? Kenapa pula nanti di hari kiamat saya dimalukan pula? Apa masalahnya? Saya bukan curi harta orang, bukan tipu harta orang. Saya bekerja daripada pagi sampai malam. Saya belanja anak bini saya bagi kemewahan bukan dengan duit haram. Tu. Apa salah saya? Tu tadi. Tu tadi jawapan di situ. Tu. Sebab kita mengutamakan syahwat dan tidak beribadah kepada Allah. Sebab tu nanti kita ni malu di hari kiamat. Sebab salah cara hidup atas dunia. Yang sepatutnya mana? Mengutamakan ketaatan, mengutamakan ibadah. Di samping tu haruslah nak mengambil kesedapan, keseronokan. Allah suruh semayang. Allah suruh nuntut ilmu. Allah suruh jauhkan yang haram zahir batin. Sambil tu nak seronok dengan harta, nak seronok dengan anak bini, nak seronok dengan pakaian contohnya, nak seronok dengan makan. Silakan. Sebab yang utama tadi tak dilalaikan. Ini masalah kita ni yang utama tadi, kita dah ketepikan yang utama tadi. Itu yang kita nanti jadi aib nanti di hari kiamat. Salah cara hidup. Yang nombor satu kita letak belakang pula dah. Yang benda sampingan kita jadikan keutamaan. Tu. Kemudian maka tiliklah olehmu kita semua ni. Pakat-pakat tiliklah. Tilik ni makna renung dalam-dalam dengan akal kita. Renung balik, ingat balik, tanya diri kita masing-masing. Malam ni, sekarang ni, cuba tanya sekejap dalam hati kita. Cuba tanya, wahai diri aku ni, kenapa aku dijadikan? Kenapa aku ni dijadikan? Untuk apa Allah jadikan aku ni? Cuba tanya. Cuba tanya. Apa jawapan dia? Sebab supaya kita ingat balik asal tadi. Sebab kita ni dah jauh nyimpang tadi. Dah jauh masuk simpang mana tak tahu ni. Ni nak bagi ingat balik ni. Nak menyedarkan balik. Nak menyedarkan balik diri kita ni yang dah jauh lama bertahun sesat dah ke mana tak tahu. Mujur Allah Ta'ala pilih kita, mujur Allah panggil kita, mujur Allah kutip kita, mujur Allah selamatkan kita. Tanya balik, wahai diri aku ni, kenapa kau dijadikan? Kenapa Tuhan jadikan kau? Tanya. Dia akan jawab apa? Untuk ibadah. Maka usaha untuk mengutamakan apa yang Allah suruh. Adapun kesenangan tadi itu, keselesaan tadi itu sampingan, itu sambilan, bukan keutamaan. Jadi tilik olehmu kata Imam Ghazali akan asal ini. Makna asal akan benda penting ini dapat petunjuk. Ya, ni kalau bertilik betul-betul dengan keikhlasan hati, tilik dengan keinsafan, nescaya kau akan mendapat petunjuk daripada Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka inilah jumlah perhimpunan yang kami hendak nyatakan dia pada membaikkan nafsu. Nak didik nafsu kita ni supaya jadi okey sikit. Jadi okey sikit. Kalau sebelum ni tak kenal Tuhan langsung, tak peduli Tuhan langsung,
Ni nak ajak dia dekat dengan Allah sikit. Kalau tak dulu liar bukan main lagi dia. Kalau tak dulu liar bukan main lagi. Sekarang ni proses nak usaha jinakkan dia. Nak jinakkan dia yang liar tadi. Liar daripada Allah. Liar daripada Allah. Liar daripada Allah. Sebut taat aja, sebut ibadat je, lari, salibut tak mana-mana tak tahu. Liar. Sekarang ni nak didik dia supaya jinak sikit. Dan dikekangkan dia. Dikekang makna ditahankan dia nafsu ni yang liar tadi tu dengan kekang takwa. Makna dengan sifat apa? Takut kepada Allah. Bila dalam hati kita ada sifat takut gerun dengan Allah, mudah-mudahan boleh kontrol sikit. Yang liar tadi tu dia jadi tahan sikit. Sebab tu dia kata sifat takut kepada Allah tu ibaratnya seperti penahan. Seperti gari-gari. Kekang tu makna seperti gari lah. Kenapa nafsu tak liar macam dulu? Contohnya sebab dah digari oleh sifat takut kepada Allah. Jadi kita ni orang awam macam kita ni kena banyak-banyak ingatkan azab Allah. Kena banyak-banyak ingatkan azab Allah. Dan jangan lupa harap dengan rahmat Allah. Kena ada dua ni, khauf dan raja mesti ada dalam diri kita. Takut dengan azab Allah, harap pada rahmat Allah. Kena gitu, baru dia boleh ibadat. Maka beri olehmu akan haknya, dan peliharakan dengan dia sungguh-sungguh, dan kemenangan dengan kebajikan yang amat banyak nanti di dalam dua negeri. Mana kalau kita dapat kawal benda ni, kita akan mendapat kebajikan dua negeri. Mana? Dunia dan akhir. Dunia dan akhirat. Mana apa yang kita buat atas dunia ni Allah redha, Allah bagi nikmat dan kadang Allah redha, nanti amalan kita Allah terima, hari kiamat besok dapat kesenangan akhirat pula dah. Itu maksudnya kebajikan dua negeri yang amat banyak di dalam dua negeri ini, insya-Allah taala. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq wal ismah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua, tak terkecuali siapa pun. Mudah-mudahan Allah pilih kita, anak bini kita, keturunan kita, suami, isteri, kawan-kawan, kenalan semua. Mudah-mudahan Allah pilih, Allah jemput. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua, ibu bapa kita, datuk nenek moyang kita, ibu bapa mertua kita, semuanya. Mudah-mudahan Allah bagi keampunan, bagi rahmat. Mudah-mudahan Allah sentiasa pilih kita. Mudah-mudahan Allah tak singkirkan kita. Mudah-mudahan Allah tak lupakan kita daripada memberi hidayah, beri petunjuk. Mudah-mudahan kita diberi kesabaran oleh Allah dalam belajar, dalam mengaji, istiqamah belajar, mengaji. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita daripada ada sifat-sifat, ada niat-niat yang merosakkan amalan kita. Mudah-mudahan kalau kita terleka disedarkan oleh Allah serta merta dengan berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat, yang baik-baik di sisi Allah. Moga Allah kabulkan, Allah permudahkan. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, mendapat syafaat orang-orang soleh, mendapat syafaat awliya, wali-waliullah, mendapat syafaat daripada para syuhada, sekalian anak bini kita semuanya. Mudah-mudahan dapat semua bahagian tu. Amin ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat, yang baik-baik dipermudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rezeki yang berkah. Kalau kaya, kekayaan yang berkah, rezeki yang berkah, rezeki yang menjadi sebab boleh menolong kita dan anak bini kita dekat, taat, patuh kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada nikmat, daripada rezeki yang menjadi sebab susah kita nak taat kepada Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina ma'al qudri unsa wa dhakar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ada tak kawan-kawan yang nak dapatkan kitab? Ada tak kawan-kawan yang nak dapatkan kitab? Boleh join group, dapatkan kitab, join group. Kita ada lagi kitab-kitab lain yang kita baca. Ada tak kawan-kawan yang nak kitab, yang nak join group kelas pengajian? Boleh beli kitab, masuk group. Tapi tak wajib beli dulu. Ada kemampuan nanti beli. Ada tak? Okey, boleh. Siapa nak berehat? Nak rehat dah. Lewat. Ada tak? Allahumma salli alaihi wasallam. Sekejap saya buka ni. Kalau ada kawan-kawan yang nak beli kitab, boleh beli. Lepas tu ikut kelas kita. Kitab ni kita ada baca 3-4 tempat. 3-4 tempat kita baca kitab ni. Okey, boleh join kelas, join group. Percuma je, tak ada bayar apa-apa. Yuran bulanan, mingguan, tak ada. Pinjam kitab baru kitab Minhajul Abidin baru pinjam. Kulit baru. Sebab saya punya tu edisi lama. Dalam ni edisi baru. Okey, terima kasih. Siapa nak beli kitab, nak join group kelas pengajian boleh. Percuma saja, tak ada bayaran apa. Boleh ikut kelas. Boleh ikut kelas. Kita dalam sebulan hampir ada 80 ke 90 kelas. Jadi kalian boleh ikut mana-mana kelas, pagi, petang, siang, malam. Tak ada bayaran, tak ada yuran, tak ada apa. Cuma saya galakkan ada kitab lah, supaya senang nak murajaah. Dan nanti dalam grup kalian akan diberi diberi link rakaman. Diberi link rakaman. Kalau andai kata kalian terlepas kelas, nanti boleh murajaah balik, boleh ulang kaji balik. Waktu kalian free boleh buka kitab dan tengok balik rakaman. Itu tujuan kita ajak duduk dalam grup tu. Itu tujuan kita ajak duduk dalam grup tu, supaya kalian tidak ketinggalan. Tu kitab-kitab yang saya letak dalam ni. Ini kitab yang ada dalam kelas-kelas kita. Siapa yang nak beli, belilah. Kalau tak nak beli, tak apa, relax dulu. Nanti ada modal boleh beli. Ada modal nanti boleh beli. Tak ada, biar dulu. Ikut kelas dulu. Ikut kelas dulu. Kitab nanti kemudian cari. Boleh, tak ada masalah. Tak ada bayaran. Okey. Pukul 11 kita in live. Boleh. Siapa nak masuk group, boleh DM saya sendiri ataupun klik profil sahabat kita. Mana? Ada tak? Waalaikumsalam. Tak lipin Tak lipin apa tu? Minhajul Abidin dah pin dah. Oh, tak lipin komen. Kenapa tak lipin komen? Cuba ni nanti saya pinkan. Cuba komen tu. Siapa nak masuk grup? InsyaAllah. Tu boleh. Okey, siapa yang nak join group, klik gambar ni 2 kali. Ni gambar ujung jari saya ni, klik 2 kali. Nanti akan keluar link group. Nanti masuk group. Masuk group. Tu dah boleh. Okey, pukul 11 kita end live. Pukul 11 kita end live. Pukul 11 kita end live. Ni sementara, saya buka sementara. Bang, abang tolong bawa ni kamar. InsyaAllah. Apa stand dengan handphone? Jom bang. Jom, bawah tu apa ada dah. Jom. Siapa nak join group, nak beli kitab Minhajul Abidin, Misbahul Munir, Faridatul Faraid, boleh dapatkan dalam beg kuning dekat bawah tu. Pukul 11 kita end live. Okey, siapa nak join group kelas pengajian percuma saja. Kitab-kitab yang kita baca ni semua kitab fardu ain. Kitab fardu ain. Jadi free je, tak ada bayaran. Kelas tak ada bayaran, tak ada bayaran, tak ada yuran. Jomlah belajar, jomlah kita ngaji perlahan. Jom belajar, jom mengaji perlahan.
tambah-tambah ilmu pengetahuan. Bila lagi kita nak mula, insya-Allah. Kalau tak mula daripada sekarang, nanti sampai bila-bila. Kita bukan orang baik. Saya bukan orang baik pun, kita sama je. Cuma nak ajak kawan-kawan belajar sesama muzakarah. Dalam grup tu semua kawan-kawan ngaji online. Tiap negeri ada tu, alhamdulillah. Nanti dalam grup tu kalian boleh perkenalkan diri. Kok ada jumpa sanak saudara ke kawan-kawan dalam tu. Ayah. Tapi kena sabarlah mengaji. Yang nak join boleh. Tak ada masalah, tak ada bayaran. Saya tak pilih sesiapa, tak pilih bulu, tak pilih warna. Asalkan kalian nak mengaji, nak belajar, itu je bayaran dia. Asalkan kalian belajar mengaji, itu je bayaran dia. Tak ada yuran, tak ada apa. Pakat belajar, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita, bagi keberkahan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, insya-Allah. Nanti dalam grup tu sesuai kenal lah, perkenalkan diri daripada mana. Kod jumpa saudara dalam tu, kawan ke. Orang Sabah ada dalam tu, Sarawak ada, Brunei ada, Kelantan ada, Pahang ada, Melaka ada, Johor ada, KL ada, Selangor ada, Negeri Sembilan ada, semua dalam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Okey, 6 minit lagi. 6 minit daripada masjid mana? Masjid Tanah Selok Duku. Hei. Siapa ni? Brother Saf. Tak profil. Siapa ni? Masuk Duku. Boyo. Oh, Boyo. Betul lah. Dia letak gambar joran lah pula. Ni semua lah ni. Sihat Allah Sayyidina Muhammad. Okey, siapa nak join grup tu boleh klik tu. Jika tak boleh klik, boleh inbox, boleh message. Dah join, terima kasih. Nanti sembang-sembang dalam grup tu, jangan malu, jangan segan. Semua kawan-kawan kita. Betul. Dak Din. Tak tahu. Anak bos Dak Din, di mana? Oh, Din. Baik Ladi. Tu lah. Kau tu kena balik sabar, masya-Allah. Tuan Bilal Haji Idrus. Ni ada Pak Cik mana? Sarawak. Kalau ada bertanya mesti. Pak Cik Sarawak Kan? Dia Sarawak. Terima kasih join. Kalau tu boleh. Bangga manfaat. Makanlah nasi lemak ni, apa tunggu? Kan? Makan. Tidak hanya ngap. Sambil-sambil ni kitab Minhajul Abidin. Kitab siapa nak grab cepat, ada lagi 4 minit. 4 minit kita end live. Dekat tempat Abang Man 4 minit kita tutup. Besok rumah ngaji Melaka cuti besok pagi biasanya kita hari Rabu ada kelas, tapi besok cuti. Apa-apa kita akan update dalam grup nanti tentang kuliah kita, kelas kita. Jadi nanti dalam grup kalian boleh tahu jadual kelas, waktu kelas. Kemudian kalian akan dapat link rakaman kitab ni daripada awal, dan kitab-kitab yang lain tu daripada awal kalian akan dapat dalam grup tu nanti. Jadi sambil-sambil kalian ikut kelas yang sedia ada, sambil-sambil tu nanti kalian boleh ulang kaji perlahan. Boleh ulang kaji perlahan, free masa free. Boleh ulang balik daripada awal sikit-sikit perlahan, macam itulah. Terima kasihlah. Yang dalam kitab tu, dalam beg kuning tu semua kita baca, semua ada dalam kelas kita. Ikut puan nak beli yang mana dulu. Saya tak paksa semua, tapi saya semua galakkan bila kita belajar biar ada kitab, mudah kita nak rujuk, nak ulang kaji senang. Dan kitab ni nanti jadi saksi usaha kita belajar. Mudah-mudahan beli, yang mampu beli dulu, yang tak ada relax dulu, yang tak ada join grup dulu, ikut kelas macam biasa. Nanti ada modal, ada rezeki baru beli kitab. Yang dah beli kitab, saya ucap terima kasih banyak-banyak. Moga dimurahkan rezeki, dilipat kali gandakan rezeki. Kicap. Ada kicap jalin. Okey, 3 minit lagi. Ada siapa lagi tak yang nak grab? Nanti dalam grup boleh tanya apa-apa, boleh tanya dalam grup tu, ada apa-apa soalan nanti boleh. Beli kat rumah boleh kan Ustaz? Kat rumah tak ada lah, Din. Kat rumah kalau ada pun saya punya kitab. Nanti Din beli, saya dah tak ada kitab.
No, pergi Melaka no. Pergi beli kat Melaka tu. Apa nama? Kedai Soleh. Apa pula? No. Kali Mamat. Dalam beg kuning ada beli dalam beg kuning. Beli kat TikTok shop saya. Okey. Malam ni jamuan nasi lemak tau. Biasa kawan tanya malam ni apa jamuan? Ni nasi lemak. Tak ada berkatnya, karat ada lah. Makan mi. Kau puasa ke? Tak ada berkatnya. Okey. 1 minit lagi. Esok malam rantau minggu ke-5. Nanti saya akan bagi tahu lah. Tengok macam mana Tengok macam mana. Kata besok tengok macam mana lah. Tengok macam mana. Rasa macam nak cuti pun ada tu. Sesekali jumpa minggu ke-5 ni. Ya bang Sesekali jumpa minggu ke-5 bang kan. Beg nombor 5. Ya. Semua dalam tu guna. Beg nombor 5 sekejap saya tengok. Beg nombor 5. Allahumma salli ala Muhammad. Beg nombor 4, beg nombor 5. Semua kitab dalam tu, dalam beg ni. Semua kitab dalam tu kita guna. Tapi saya ada kitab yang sama tau. Ada kitab yang sama. Saya letak banyak kedai sebab takut ada kedai yang stok dah habis. Tengok kedai lah. Kitab ada yang sama. Saya letak kedai lain-lain sebab takut ada yang stok dah habis. Boleh tak? Naimah. Baca dia punya tajuk tu, Minhajul Abidin. Nanti kan takut terbeli kitab sama pula nanti. Saya letak banyak kedai tu sebab takut kedai yang ada sebab stok habis kadang-kadang. Okey, boleh. Okeylah, dah pukul 11. Jumpa lagi dalam grup. Jumpa dalam grup. Saya nak makan nasi lemak. Jemput makan nasi lemak. Terima kasih semua kawan-kawan yang bantu tap screen, share live, komen-komen, ngaji. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum, jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita lagi, insya-Allah. Terima kasih semua. Salah silap, kelemahan, kekurangan saya minta ampun maaf banyak-banyak. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Selamat belajar, selamat mengaji sungguh-sungguh. Moga jadi asbab Allah redha kita, Allah ampuni kita, Allah bagi keberkahan kepada kita dan ahli keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa punya kitab tadi?